Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Biiznillah, min fadlillah, ada peluang kepada kita dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung bacaan himpunan hadis-hadis yang kita ambil daripada Imamuna Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk tajuk baru, iaitu berkenaan dengan bab tentang larangan mendatangi dukun, tukang ramal dan lain sebagainya. Bab tentang larangan mendatangi dukun, tukang ramal dan lain sebagainya. Pakcik Nazri sibuk tak? Pakcik sibuk tak? Pakcik tolong baca kalau tak sibuk. Kalau tak sibuk lah, kalau sibuk janganlah. Hadis yang pertama. Terjemahan dia pun tak apa. Dan Aisyah radhiyallahu anha kata, ada beberapa orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dukun. Kemudian beliau menjawab, bukan apa-apa. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka menceritakan suatu dan suatu itu benar-benar terjadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalimah itu memang termasuk hak, itu benar, yang dicuri oleh makhluk sebangsa jin, kemudian dibacakan atau disampaikan pada telinga dukun. Kemudian dukun itu mencampur adukkannya dengan 100 kedustaan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, itu hadis yang pertama. Hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Muslimat kalau baca suara boleh dengar tak? Boleh jawab dan tak boleh. Derah jawab tak boleh. Boleh. Betul ke? Pakcik kata Ustazah Fida baca derah. Pakcik kata kalau Fida baca derah. Hadis yang kedua. Bukan, hadis yang pertama lagi. Dia kata dalam riwayat Bukhari dari Aisyah. Sesungguhnya malaikat itu turun di Adan, iaitu awan, kemudian menceritakan hal-hal yang telah diputuskan di langit oleh Allah, dan syaitan sempat mencuri ikut mendengarkannya. Lantas syaitan itu memberitahu kepada para dukun, kemudian mereka membunuhinya dengan 100 kedustaan dari diri mereka sendiri. Alhamdulillah. Kita ambil dua hadis ni dulu sebagai pembuka bicara. Ikhwan, sebelum saya masuk kepada hadis ni, hadis berkaitan dengan masalah yang dibuka oleh Al-Imam Nawawi, saya nak muqaddimahkan dengan satu dua perkara dulu. Pertama, saya muqaddimahkan dengan suatu bab yang tidak secara langsung berkaitan dengan tajuk kita, tapi secara tidak langsung ada kaitan. Iaitu bab apa? Itu bab yang pertama, bab seperti hadis yang diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan saja sahih, tapi dia begitu masyhur, sangat terkenal.
Hadis apa? Hadis berkenaan dengan hijrah. Saya habaq lagu tu je, Pakcik Din dah angguk dah. Maknanya dah sampai dah. Maknanya begitu masyhur, begitu masyhur. Bila sampai di Madinah, Nabi kata pada sahabat, innamal a'malu binniyat. Sambungan dia wa innama likulli imri'in ma nawa. Betul? Itu kalau kita ada Riyadhus Salihin, kita buka tajuk yang pertama sekali. Tajuk yang pertama sekali yang dibahas oleh Al-Imam Nawawi, itulah hadis yang pertama dia bawa. Dah hadis ni kita dah baca dah. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Betul? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Imam An-Nawawi dia tutup dengan perkataan muttafaqun alaih. Hadis ni disepakat ke atasnya, matan dan sanad dia adalah sahih, khususnya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kenapa saya bawa tajuk-tajuk hadis ni? Apa kaitan dengan tajuk kita ni? Kaitan dia, ikhwan, para ulama kita sebut ilmu yang kita dapat ini, dia jadi manfaat untuk diri kita ataupun tidak, dia ada syarat. Syarat dia apa dia? Syarat dia kita kena ada niat yang baik dengan ilmu. Ilmu, apa yang saya sampai ni, apa yang kita kata apa bahasa sekarang, diskusi, apa yang saya kongsi ini mungkin bermanfaat kepada mustami'in dan mustami'at. Mustami'in, pendengar laki-laki, mustami'at, pendengar yang perempuan. Mungkin ada manfaat, tapi belum confirm apa yang saya sampai ni manfaat dia balik pada hati saya. Belum confirm. Saya boleh baca hadis, saya boleh terangkan takat yang saya tahu dalam kitab, tapi yang saya terang tu belum tentu manfaat itu balik kepada diri saya. Belum tentu. Sahabat yang dengar ni, hadirin hadirat yang tengok dalam apa, penonton kita di maya, mungkin boleh buat nota dan tulis, mungkin rasa ada manfaat, tetapi sebenar-benar manfaat ialah pada orang yang cakap. Awak yang bercakap tentang ilmu Tuhan, kalau awak tak dapat manfaat, awak adalah pendusta dalam ilmu. Kerana bila kita bercakap daripada hati, barulah tempat jatuhnya di hati. Kalau kita bercakap daripada sum'ah, sombong, tempat jatuhnya hanya di telinga. Mungkin jatuh di telinga orang, dan mungkin jatuh di atas nota orang, tapi dia tak akan menyinggah dalam hati orang. Tak boleh. Minal qalb ilal qalb. Nak bagi benda tu jatuh daripada hati, dia mesti minal qalbi ilal qalbi. Okay. Tapi kalau minal riya ilal udhun, kalau daripada riya, tempat jatuhnya di telinga, dia tak masuk dalam hati orang. Jadi sekian panjang penulisan para ulama kita, mereka selalu menulis dalam kitab mereka supaya membetulkan niat bila mengaji. Pagi-pagi Pakcik Din, setiap hari pagi-pagi sunnah mengajak kita wirid subuh. Dan wirid ni tak ada tempat lain, subuh lah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan. Allahu Akbar. Kalau orang tua kata pagi-pagi buta, kalau bahasa orang tua lah, maknanya seawal pagi, sedini hari. Mana Agus? Betul Agus?
sedini hari. Pagi itu masih awal lagi. 3 benda minta ke Tuhan. Di luar solat. Dalam solat tadi minta banyak, di luar solat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Di sini bukan kita kata kita kata Allahumma inni as'aluka. Hak ni betul-betul kita minta untuk pihak kita. Tuhan, as'aluka. As'alu bermakna aku minta. Ka kepada engkau. Ilman nafi'an. Supaya daripada engkau, daripada Tuhan semua yang bermanfaat. Cuma bila dia menyinggah ke kita, manfaat itu ada ke tidak? Tolong Tuhan, aku nak mula hidup ni bagi ada ilmu yang bermanfaat. Dan untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, inilah tempat dia. Hati. Kenapa? Manusia hanya akan dapat apa yang dia niat saja. Kita minta doa tu tiap pagi, tapi kita tak ada niat yang ikhlas dengan ilmu, kita tak akan dapat ilmu. Maka kita kena ada, kita kata apa dia? Kita kena ada niyatun salihah, niat yang baik terhadap ilmu. Kita kata bihazihi niyah, di atas niat inilah kita kata Tuhan, aku memulakan pencarian ilmu. Kita kena ada keikhlasan dengan ilmu supaya Allah mengeluarkan kejahilan kita dan Allah semaikan dalam hati kita ilmu, dan supaya kita boleh membetulkan diri kita dengan ilmu itu. Ini mesti dalam bahasa orang putih kata apa Tok Mat, selalu diterangkan. Apa? Selalu diterangkan, repeat. Every time. Setiap kali kita ada kelas, repeat ini bukan untuk orang dengar, untuk orang yang membaca. Siapa tahu saya dapat balik manfaat daripada apa yang saya baca? Siapa pun tak tahu. Tapi kalau yang duduk dengar ni dapat manfaat, saya tahu. Saya tahu cara orang tulis, cara fokus. Saya kata kurang-kurang saya tahu. Tapi sahabat-sahabat sahabiah semua yang dengar ni, tahu tak saya dapat manfaat ke tak? Wallahi, siapa sebut tak ada. Saya dengan Tuhan saja. Maka kalau saya boleh pulangkan manfaat itu pada hati saya, sayalah orang yang paling beruntung. Tapi kalau saya hanya boleh bagi apa yang ada dalam buku ni, saya menjadi laluan, ilmu tu tumpah pada orang, hati saya tertutup, sayalah orang paling tak guna. Maka mesti ada niat yang salihah, niat yang dibetulkan. Niat itu mesti kita betulkan. Satu. Yang kedua, dalam kita belajar ilmu ini, apakah satu perkara yang mesti kita kena bagi ada pada diri kita? Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut dengan perkataan apa? Dia sebut dengan perkataan, dia kata wa an yata'addaba, engkau kena mencipta adab. Adab kau dengan ilmu, cipta adab. Dahsyat. Ayata'addaba bermakna kita berhempah pula mencipta. Adab tu ada, cuma adab tu dia synchronize dengan kita, ada at par dengan kita atau tak. Kita yang struggle. Adab orang putih panggil apa? Civilization. Manners. Manner kan manners. Manners, ya. Kita yang kena apa itu struggle tu apa? Tu manners. Tak lepas je. Tak lepas. Nak kena nota balik. Kita yang kena berusaha cipta adab. Macam mana nak tercipta adab? Ya, tercipta adab dengan 3 cara. Satu, dengan guru. Kalau kita mengaji dengan guru kecil berdiri, tak mungkin kita kecil duduk. Kita akan kecil melompat. Manners dia. Guru kalau guru tu tak ada adab, macam mana dia nak bagi adab? Satu. Bermakna kita kena pilih guru. Betul? Yang kedua, apa dia? Yang kedua, kawan. Kawan sebelah menyebelah kita menuntut adab. Kita tengah duk mengaji, dia cucuk pinggang kita. Kita tak gelak, dia gelak. Macam
Kita duduk fokus. Dia buka handphone. Macam mana kita nak fokus? Handphone pula dia duduk pergi kaji benda menatang, bukan kata benda menatang bom, tak tahu lah. Yang tak ada kena mengena dengan study yang kita duduk belajar tu, dengan subjek kita belajar tu. Bermakna kawan memainkan peranan. Yang ketiga, macam mana tercipta adat? Tercipta adat adalah dengan kekuatan quwwatun nafsi, kekuatan diri sendiri. Kalau guru tak ada adab, jiran tetangga kita tak ada adab, tapi kita ada kekuatan, develop manners kita, bermakna kita akan jadi orang yang kuat. Itu perkara yang kedua. Pertama tadi, sentiasa kita repair kita punya niat. Kedua apa dia? Cipta adab. Itu saya tekankan dua benda itu. Dan ketiga tadi saya kata macam mana terciptanya adab. Baik. Lagi satu. Ini pun saya rasa saya kena terang daripada masa ke semasa. Saya takut saya lupa dan jemaah semua lupa. Hak ni jangan lupa. Apa dia? Yang ni. Yang ni berkaitan dengan diri orang yang menyampaikan ilmu. Maknanya sekarang ni saya duk bercakap, dia berkaitan dengan diri saya. Betul? Yang ni antum yang dengar ni, ikhwan akhwat yang dengar ni, kena simpan. Bila kita masuk dalam dunia ilmu, dengan siapa kita duduk belajar? Dengan siapa kita duduk belajar? Orang yang menyampaikan ilmu itu, apakah suatu ihtiram, suatu penghormatan kita bagi kat dia? Dia kawan kita, dia guru kita, atau somebody else? Nama apa nak letak kat dia? Pastikan dulu. Pastikan tu dulu. Nak kata apa? Dia ni siapa? Oh, dia ustaz. So, baik. Memanglah dia ustaz. Tapi awak letak dia dalam diri awak ketika dia menyampaikan ilmu sebagai apa? Sebagai penceramah biasa? Mursyid? Mursyid, Tok Mak jawab dengan begitu jelas sekali. Tok Mak kata mursyid. Tapi untuk menjadikan orang itu mursyid, kita mesti iktiraf dia dulu. Dia apa? Dia guru kita, dia kawan kita, ataupun dia tak ada apa-apa, kita sekadar singgah, dengar, dan dia tak ada apa nama pada kita. Dia hanya macam penceramah-penceramah biasa, macam kita dengar ceramah di radio, kita tak pernah iktiraf siapa pun, cuma kita tahu dia penceramah. Itu kena pastikan dulu. Ini untuk siapa? Untuk orang yang mendengar ilmu. Baik. Kenapa? Kerana sifat orang menyampaikan ilmu ni, dia, Tok Mak sebut tadi, dia tak boleh renggangkan diri dia daripada dua perkataan. Satu mursyid, satu murabbi. Apabila orang menyampai ilmu, tertanggal dua kalimah ni daripada dia, ilmu yang dia sampai itu hilang barakah. Hilang barakah. Apa dia mursyid? Mursyid, mursyid merujuk kepada makna pembimbing. Dia mampu bimbing kita. Bimbing ni apa dia? Bimbingan. Dia mampu membetulkan kita. Kesalahan kita, yang mana patut dibimbing. Perkataan dia membimbing, dia mursyid kita. Dengan ilmu dia sampai tu, dia bimbing kita. Dan yang kedua, murabbi. Apa makna murabbi? Dia bentuk kita. Yes. Kalau kita nak panggil kawan tu guru kita, dua benda ni kena ada ke dia, baru dia layak dia panggil guru. Kalau dia tak ada dua benda ni, kita just hormat dia kerana dia menyampaikan ilmu, tapi dia bukan guru kita. Sebab kalau dia betulkan kita marah, apa akan jadi? Kita menolak mursyid dia. Dah sifat guru mesti mursyid. Apa makna mursyid? Mursyid ni jangan faham mursyid lagu orang-orang duk faham ni. Boleh tengok dalam hati, kawan tu bohong, dia tahu tak. Yang tu semua bukan mursyid. Yang tu semua dia nak dong kentum. Mursyid ni bahasa Arab. Bila kita mim di depan itu, dia merujuk kepada orang yang pandai membimbing. Pembimbing itu mursyid.
Murabbi, kita bubuh mim di depan juga, merujuk kepada orang yang pandai membentuk. Dia pandai adun kita. Dengan apa? Dengan ilmu-ilmu lah. Bermakna apa yang dia ajar, dia bentuk kita, dia sabar membentuk kita. Ini sifat kena ada pada seorang alim ulama. Alim ulama kena sabar untuk jadi seorang mursyid dan untuk sabar jadi seorang murabbi. Jadi ini sentiasa kena ingat. Bila kita main kelas, ustaz sampai 1-1-2 benda, kita tengok ustaz tu tak membentuk kita. Sedangkan kita nak dibentuk, kita boleh tegur dia. Bila kita rasa dia guru kita. Kalau kita rasa dia biasa-biasa, tak payahlah. Pasal kita pun nak ambil bimbingan apa? Macam dalam radio kan, kita dengar ceramah dalam radio. Apa yang dia boleh bimbing kita? Melainkan di atas kita sendirilah, kita bukan nampak muka dia pun. Tapi kita main mengaji. Kita duduk, kita ada kitab dengan dia, kita tunggu dia main, kita duduk. Bila kita tengok ilmu yang dia bagi pada kita tu tak boleh membentuk kita, kita tanya kat dia, Ustaz boleh tak jadi seorang mursyid pada saya? Bila saya silap, Ustaz tolong bimbingkan. Kalau dia kata tak, saya just main kuliah, saya mursyid pun tak ada, murabbi pun tak ada, apa jangan buat gila letak lungguk atas kepala aku. Hampa tak ada, aku pun bini aku mursyid aku. Dia bagi tahu tu, maka dah. Kalau dia tolak, aku subuh pun bini duk gerak, suruh aku jadi mursyid pula. Benda ini tidak aib. Tetapi apabila dia tak ada hubungan antara, kita kata hari ini alim ulama dengan murid dia, antara mursyid dan murabbi, maka ilmu tu tidak boleh jadi. Maka saya nak bawa satu contoh. Contoh apa? Contoh, kalau kita buka mata tengok, kebanyakan orang-orang sufi, orang-orang tarikat menjadi adunan mereka. Adab mereka jadi, sopan mereka jadi, mereka dengan guru mereka jadi, pakaian mereka jadi. Bahkan mereka membentuk satu, macam kita kata geng, tahu tak geng? Geng tu bukan saya maksud geng-geng apa, saya maksudkan kelompok. Jadi tak? Jadi, kenapa? Kerana mereka ada mursyid dan murabbi. Pasal guru yang duduk dengan mereka tu bertungkuh lumui membentuk mereka. Dan mereka pula sabar ketika dibentuk. Dan mereka selalu berhubung. Maka pasal tu mereka punya apa? Kita pintar mana? Kita tengok cara dia semayang. Walaupun kita kata, kalau kita kata, saya tengok banyak semayang dia tak menepati sunnah. Tapi mursyid dia berjaya membentuk dia. Kita pergi tengok tandas dia cantik. Kan? Tapi dia sembahyang usalli. Kita tengok kapek dia tak ada abu, semua bekerja sama. Tak payah siapa suruh. Semua ada mata, ada otak, ada hati, ada fikiran. Semua otak letak tempat otak, bukan letak tempat kepala lutut. Menjadi. Kenapa? Dia punya soalan WHY. Why? Kerana guru dah selalu tegur dia. Dan dia selalu minta pembentukan daripada, walaupun kita tak bersetuju, berzikir, tengah-tengah zikir Nabi lalu mai, Syekh Abdul Qadir Jalani singgah mai, saat lagi tengah-tengah zikir guru dia sengap, saat tengok ke kiri, pasal apa? Dia kata Wali Songo mai, Wali Songo pun mai. Kita kata, apa orang putih kata, merepek apa? Ri apa? Ri apa orang putih kata? Ri apa? Ridiculous. Macam merepek lah. Tapi bab merepek tak merepek terpaksa kita tolak tepi. Soalnya ialah kenapa majlis itu jadi? Kenapa guru yang dia cakap pada murid kesemuanya terikat? Kerana masalah mursyid dan murabbi. Ya. Kenapa kita mengaji sunnah tak jadi? WHY. Kenapa tempat-tempat sunnah lentang pukang? Manajemen kita tak best. Kerana kita tak mengikat diri kita dengan pembimbing. So, siapa tak boleh tegur kita? Hang siapa nak tegur aku? Aku main mengaji pun mujuk banyak. Alamak, mujuk banyak dah begitu. Artinya,
Pasal itu di dalam tabaqat pelajaran yang dipaham oleh orang sufi, mencari mursyid adalah penting. Mencari murabbi adalah penting sebab dia nak bentuk kita. Kita pakai satu mulut aja. Satu keputusan saja. Dia pun tak ada mesyuarat agung macam kita ni. Dia tak ada. Guru dia kata, awak dia pengurusi. Dia tak abang lah, saya bini banyak lah, anak banyak lah, saya kerja banyak lah, saya balik pakai berapa nanti saya tak boleh. Dia tak ada lagu tu. Dia dengar mursyid dia kata, dia nampak terus al-ulama warasatul anbiya. Kalau aku khilaf dengan guru aku tidak beradab dengan ilmu. Ini daripada warasatul anbiya. Benarlah kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, apa dia kata, yang batil apabila disusun akan berjaya, yang hak apabila tidak ikut aturan dia akan gagal. Jadi itulah. Lepas itu ulama ni sampai bila pun dia kena kekalkan diri dia pembimbing kepada umat. Dia kena bimbing umat. Ini saya akan terang daripada masa ke semasa. Baik, ikhwan, hadis yang kita baca ini, saya tak masuk lagi pada hadis. Jangan tengok kitab tu. Saya nak terang sedikit latar belakang hadis ni. Hadis yang kita baca ni, hadis yang pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Hadis ni Al-Imam Nawawi membuka tajuk kepada kita, tajuk besar dia iaitu bab an-nahyu an ityani al-kuhan wal munajjimin wal arafi. Dia kata bab pada menyatakan larangan mendatangi dukun, kuhan, mutanajjimin, ramalan pakai apa di atas ni bintang, wal araf. Araf juga kita terjemah dukun, tapi dia punya kelebihan dia mendalam sikit, dia boleh tengok tapak tangan. Baik, Al-Imam Nawawi start bab ni dengan perkataan babu an-nahyu, bab dilarang. Larangan di sini tidak ada khilaf, melainkan larangan dia larangan haram. Di sini bukan larangan makruh bermakna siapa nak pipi lah, tidak. Agama melarang. Kalau itu dapat kita kenal pasti, yang ini dukun, yang ini, saya fikir perkataan kita bomo tu saya rasa dah padat dah kot. Dia padat dengan makna. Tanya barang hilang boleh, tanya kenduri akan datang buat tarikh ni boleh ke tak, sesuai ke tak. Saya rasa perkataan bomoh tu dan dukun itu rasanya padat. Ke tidak padat, Agus? Kalau kata dukun ada makna lain ke? Saya rasa padat lah. Padat. Dia boleh tengok benda yang akan datang dan benda yang telah terjadi. Dia boleh bagi tahu kejadian mencuri itu, siapa yang mencuri, barang tu duk ada tang mana, orang hilang ni dah berjalan sampai mana, dia boleh habaq. Dan dia boleh bagi tahu musibah dan malapetaka akan datang. Sama ada kebahagiaan, keuntungan atau apa-apa. Itu adalah latar belakang ciri-ciri kepada orang yang kita nak panggil dia kuhan ataupun arraf. Dia tengok tangan kita, dia tahu. Dia kata jodoh hang tak panjang, sabarlah. Maka dia ada ciri-ciri orang yang Nabi larang, agama larang kita bertanya sesuatu urusan kepada mereka tentang agama, tentang dunia, tentang kehidupan. Tak boleh. Maka bab dia an-nahyu, larangan. Baik, saya terang perkara yang kedua. Perkara yang kedua, ikhwan, berdasarkan ayat 65 daripada surah An-Naml. Surah An-Naml. Allah Jalla wa'ala menyebut, Allah kata, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Allah kata, katakanlah, sekali-kali tidak mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi tentang benda ghaib melainkan Allah. Allah guna perkataan man. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Allah kata sekali-kali
Katakanlah Muhammad, sekali-kali tidak ada yang mengetahui siapa-siapa man. Man ini perkataan Arab, dia ada man, dia ada ma. Kalau ma, biasanya dia tanya. Pertanyaan itu merujuk benda tak berakal. Macam kamera ni. Saya tak boleh tanya man haza, salah soalan. Saya kena tanya ma haza, kerana kamera ni tak berakal. Tapi untuk benda berakal, saya kena tanya man huwa, man anta, man anti. Saya tak boleh kata ma anta. Bermakna dia jadi satu benda yang jamadat, benda beku. Maka Allah kata man fis samawati. Allah kata siapakah satu makhluk berakal yang ada pada setiap lapisan langit ni, yang langit tu berlapis-lapis, ada penghuni dia, mungkin malaikat sana, bagi tahu siapa yang seorang daripada dia tahu benda gaib. Allah kata tak ada. Pergi semaklah perjalanan langit dengan bumi itu. Bila kita keluar daripada graviti bumi, kita nak pergi ke satu langit, kita dah tak pakai kilometer dah. Kita pakai apa Tok Mat? Light, cahaya. Betul? Saya baca pakcik. Saya nak cakap ni saya study. Pakcik. Macam mana? Saya nak kata lah yes tak betul Yes tak betul dah. Main pakcik tak marah saya lah. Okey. Saya minta maaf. Kita mula pakai cahaya. Satu perjalanan yang saya fikir sukarlah manusia nak menebusi. Itu nak pergi ke langit pertama, nak menebusi sampai ke langit kedua. Kita masih di bawah bumbung langit pertama dengan segala kawakib, carkawala planet yang ada. Allah kata siapa yang ada di langit ni? Langit tu berlapis-lapis, 7 lapis. Satu lapis, Imam Al-Hafiz Ibn Hajar kata satu lapis ke satu lapis berdasarkan riwayat 500 tahun perjalanan cahaya. 500 kali dengan 7. Tak dapat umur kita. Tak dapat. Allah kata di sana tu, bagi tahu kat aku siapa yang tahu benda gaib. Sedangkan malaikat punya kejadian ni dahsyat tu, Mat. Dahsyat. Allah kata dia tak tahu benda gaib. Lepas tu Tuhan kata man fil ardi. Di sana tak ada siapa tahu. Dan di bumi ni pula siapa yang tahu benda gaib? Kalau penghuni langit, malaikat. Kalau penghuni bumi, yang istimewa penghuni bumi ni Nabi, Rasul lah. Bagi tahu kat aku di bumi ni pula siapa dia yang tahu benda gaib. Panggil seorang Nabi mai kat aku nak tanya. Allah kata tak ada siapa tahu benda gaib ni melainkan Allah. Baik. Larangan mendatangi bomoh ni, larangan mendatangi dukun ini dia punya asas dia. Bomoh ni siapa dia? Pakcik Din, apa beza bomoh dengan doktor? Tok Mat boleh bantu? Abang Man boleh bantu? Apa beza bomoh dengan doktor? Sains dia. Bomoh? Andaian dia. Muslimat ada yang nak tambah? Apa beza bomoh dengan doktor? Doktor bagi MC. Bomoh, MC bomoh tak laku. Betul. Ya. Apa dalam viral Ustaz Muhaizat? Jangan sebut nama kat saya tak mau dengar. Dah salah, saya ulang lagi sekali. Bila kita nak bertanya sesuatu, jangan sebut nama orang, kerana kita tak bermusuh dengan orang, kita bermusuh dengan isu. So nama dia tidak penting. Dia kumpulan mana tak penting, sebabnya akan hidup adalah isu. Orang akan mati. So kita fokus kepada isu. Baik pakcik, silakan. Dia kata macam ni. Ya. Bomoh ni orang-orang kita dulu sebut bomoh. Doktor ni bila zaman baru masih doktor dia tak. Dukun ni tak Malaysia. Dia kata sama dengan dulu-dulu dia. Ulasan dia macam tu lah. Alhamdulillah. Dia kata macam tu. Pakcik pula dapat apa? Pangah punya pandangan apa beza bomoh dengan doktor? Lain lah. Lain tak mana? Takkan lain je kot. Lain tak mana kakak? Doktor ni ada kajian. Okey. Ada belajar, ada ilmu, ada fakta. Ya.
Bomoh ni agak-agak dia lah. Main agak-agak. Okey. Baik, tengok bab yang kita mengaji adalah bab an-nahyu. An-nahyu kalau saya terjemah dalam bahasa kita cakap, iaitu agama melarang dengan larangan haram mendatangi perkataan Nawawi kuhan arraf artih ra tu ada sabdu arraf, kan? Baik, dalam perkataan Nabi tak guna Nawawi tak guna perkataan bab nahyu an ityani tabib wal arraf. Dia tak guna perkataan tabib, dia guna perkataan kuhan arraf. Bermakna perkataan tabib ada beza dengan perkataan kuhan dan arraf. Beza dia apa? Beza daripada saya ambil keturunan, daripada turun temurun tabib orang jumpa zaman dulu berkaitan dengan daun-daun kayu. Nak tumbuk ke mana, nak rebus lagu mana, nak tapis lagu mana, nak minum macam mana, nak sapu lagu mana. Itu akan dipanggil tabib. Itu dipanggil orang-orang yang bagi petua dalam medicine kan panggil. Dalam medik. Apa ni? Medical. Kalau medik? Oh, medik tak boleh. Boleh lah. Medical. Sejak lama dulu perkataan kuhan tak disebut, melainkan orang ini ada kaitan dengan ilmu ghaib. Ayat yang saya baca tadi 65:6, Allah kata, bagi tahu siapakah yang ada di langit dan di bumi yang tahu benda ghaib. Siapa? Perjumpaan satu orang dengan bomoh, dia tak dipanggil kuhan, dia tak dipanggil arraf, bahasa kita bomoh ke, dukun ke, peramal ke, tak dipanggil, melainkan dia mesti ada something, apa itu bahasa lah kata apa? Mistik. Dia mesti ada. Dia kalau keluar UUM ambil apa? Ambil medical. Medik, dia ambil medik, dia keluar mai. Dia tak pernah doktor-doktor nak bedah tengok dia layak. Tak pernah. Ada Ustaz Sabri dengar? Tak pernah. Doktor-doktor walaupun dia syariah macam mana pun, bila pesakit kata saya sakit lagu ni, dia pejam mata lagu gelintir tasbih, scan, tak ada. Kalau dia buat lagu tu, dia menyalahi peradaban perubatan. Dalam dunia mereka ini, nak jadi ubat dia kena melalui dia punya terbukti. Seratih orang pakai, 98 orang sembuh, baru nak dapat nama ubat. Kuhan dah. Kuhan dia boleh bagi apa saja, dia boleh petik apa saja, dia boleh petik batu, dia boleh petik kayu, tapi ketika dia bagi, dia akan baca mentera dia. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala jawab dalam surah Jin. Allah jawab dalam surah Jin pada ayat ke-6. Sampai bila-bila bomoh, dukun tak boleh berubat macam doktor? Tak boleh. Allah kata dalam surah Jin, innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Perkataan kuhan dan bomoh Allah sendiri bagi tahu. Allah kata sesungguhnya rijal, laki-laki daripada manusia, mereka pergi jumpa rijal daripada jin. Laki-laki daripada jin minta tolong, minta itu, minta ini. Allah kata fazaduhum rahaqa. Allah tambahkan kerosakan dua-dua pihak. Pasik mereka, dosa mereka Allah tambah. Tapi tidak ada statement siapa jumpa tabib Allah tambahkan kefasikan. Tak ada. Tak ada. Dan nas, walaupun ada riwayat yang dhaif, kitab kita 36 jilid tu ada, cuba buka dalam kitab berubat, Ibnu Hajar cerita Aisyah tumbuk ubat bagi kat Nabi.
Bila Nabi ambil ubat, Nabi tak sebut perkataan ni. Nabi tak sebut pun ni hadis yang keberapa? Hadis yang ketiga. Nabi tak sebut tu. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yauman, dalam riwayat Muslim. Nabi tak sebut. Nabi makan ubat, Nabi sahabatul sauda makan madu, Nabi tak sebut ni dalam kategori kuhan. Tapi dalam kategori kuhan, Nabi kata siapa ata arrafan, siapa pergi jumpa bomo-bomo ni, tak kira lah ramal masa depan ke, dah jadi ke, Nabi kita pergi jumpa mereka ni, fasa'alahu an syai', dia pergi tanya tentang satu urusan. Tu barang hilang ni macam mana dia boleh hilang tu? Kecuali satu bomo saya boleh. Wahai mambang, tolong standby rezeki kita. Yang tu tak masuk. Yang tu tak masuk. Dia tanya, telok bawa 4 biji lah. Dia kata banyak, tak nampak. Yang tu tak masuk. Ini budak Nora ni tak masuk. Lain masuk. Lagi satu peramal tak masuk. Lagi satu. Dia tengok tangan, dia kata kalau orang ni lah bertemu dengan orang ni lah senang hidup Cikgu Murni. Yang tu tak masuk. Yang tu tak masuk dalam bab ni. Yang tu dia satu lain sikit, dia ada bab lain. Siapa yang jumpa Araf, dia tanya sesuatu, fasaddaqahu, Nabi kata dia percaya, dia benar, dia terima, dia buat seperti kawan tu kata. Nabi kita dengar baik-baik, lam tuqbal lahu salatun 40 yauman, 40 malam Allah tak terima sembahyang dia. Kalau kita kata bomo dengan doktor tu sama, hadis nak buat mana? Nabi tak sebut doktor, Nabi sebut bomo kan. Siapa jumpa bomo ada ancaman ni. Bomo sebenarnya sebutan aja, kita kata bomo, depa ni doktor. Bermakna kalau jumpa doktor pun kena hadis ni. Sekali sakit gigi menangis kita 40 hari pula sembahyang Tuhan tak terima. Jadi dunia mereka berbeza. Dunia ini satu dunia kaitan dengan alam ghaib, ini satu dunia kaitan dengan usaha kasab, fikir, renung, cari. Maka saya mulakan mukadimah ini untuk menyatakan apa itu istilah mereka ni dulu. Kenapa larangan tu? Takkanlah agama larang kita berusaha. Sakit cari ubat, usaha pakcik. Tiba-tiba ada usahanya, agama tak iktiraf usaha. Pi jumpa juga rosak akidah. Hilang kemurnian tauhid. Dalam bab apa? Dalam bab setiap bomo, kuhan dan araf yang menyelesaikan masalah kita yang bergantung dengan makhluk-makhluk jin. Hadis yang kedua ni tengok Nabi nak cerita. Jin ni jadi apa kat dia? Bila diturunkan kepada Anan as-sahab ni, kepada langit, pada awan, apa dia perbuat di sana? Nabi cerita A sampai Z. Dan ingat baik-baik ikhwan, kita mengaji agama suruh, agama larang kita jumpa bomo. Bukan kita mengaji agama, orang mai jumpa kita kata pi jumpa bomo. Itu bermakna kita silap mengaji agama. Bomo bertaubat daripada dia punya usaha bomo. Betul pakcik? Dhimat Al-Azdi, bomo besar daripada Yaman, dalam riwayat Muslim, hadis Abdullah bin Abbas. Dia masuk Islam lepas jumpa Nabi. Dia masuk Islam dan dia cerita macam mana dia nampak wahyu turun kat Nabi tu, dia nampak kerasulan Muhammad, dan dunia bohong. Bomo kenal agama, tinggal habis bomo datang pada agama. Takkan kita mengaji agama bercari bomo? Orang putih kata unreasonable. Orang Arab kata ghairu ma'qul. Maksudnya unreasonable, tak masuk, tak dapat diterima. Maka itu mukadimah saya letak dulu kenapa dikatakan larangan itu wujud, kerana kesemua mereka mengaku tahu benda gaib. Tak ada bomo tak tahu benda gaib. Semua berurusan pakai benda magic. Boleh Pak Amir? Maknanya minggu depan baru kita tengok hadis ni punya syarah. Saya cuba nak jadi orang yang on time ke in time? Apa? Tu
Terkejut saya ingat Pakcik mencarut. Dengar pelik. apa cua? Punctuality. Saya insya-Allah. Ya, Ustaz Sobri pukul 8.45 kan? InsyaAllah. On time Ustaz, kita jaga masa. Jangan orang kata kita Ustaz-Ustaz tak jaga masa. Kita jaga masa. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah. Astaghfirullah. Wassallallahu ala Nabi Muhammad.